Dengan berakhirnya episod drama peralihan kuasa dan krisis politik ini, adakah Tun Mahathir akan mengumumkan persaraannya daripada arena politik? Bagi pemerhati yang yakin bahawa Tun Mahathir telah sampai pada akhir permainan politiknya, mungkin menjangkakan beliau akan bersara daripada arena politik. Jangkaan ini mungkin jauh meleset melihat kepada kesungguhan beliau untuk meneruskan perjuangannya di dalam politik. Sebelum itu, beliau telah berjaya mempertahankan jawatan Ketua Bahagian Bersatu Langkawi dan menang tanpa bertanding bagi jawatan Pengerusi Bersatu. Bagaimanapun, krisis dalaman Bersatu yang berterusan sehingga akhirnya menyebabkan Tun Mahathir dipecat daripada Bersatu, menyebabkan beliau sekarang berada dalam keadaan untuk meneruskan perjuangannya dengan di bawah Parti Pejuang yang baru ditubuhkan. Namun begitu, beliau juga menunjukkan kesungguhan beliau di dalam melaksanakan tanggungjawabnya di dalam parlimen maupun ketika memberi pandangan di luar berkaitan dengan keadaan politik semasa, termasuk terhadap Kerajaan Perikatan Nasional yang ditubuhkan dan diketuai oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin. Sebelumnya, Tun Mahathir juga pernah menyebut bahawa beliau sekiranya ada sokongan daripada rakyat akan menerima sekiranya beliau dilantik kembali sebagai seorang Perdana Menteri. Kata beliau, if there's a support, I will make a comeback. Daripada beberapa hari selepas peletakan jawatannya sebagai Perdana Menteri yang ketujuh. Pertembungan politik berasas kaum dan juga politik liberal. Perbezaan terbesar antara Tun Mahathir dengan pemimpin Pakatan Harapan daripada parti DAP, PKR dan Amanah adalah kepercayaan tentang politik berasaskan kaum. Tun Mahathir yakin bahawa politik berasaskan kaum masih relevan dan diperlukan di negara ini. Manakala pemimpin Pakatan Harapan yakin bahawa dalam Malaysia baharu, politik berasas kaum tidak lagi relevan. Perbezaan sudut pandang alam politik ataupun political worldview ini sebenarnya berakar umbi daripada matlamat berbeza yang ingin dicapai oleh mereka. Tun Mahathir inginkan negara ini maju, makmur dan aman dengan memastikan orang Melayu yang secara keseluruhannya ketinggalan dibantu untuk memajukan diri mereka tanpa mengambil hak milik bangsa lain. Hak asasi mereka seperti institusi raja, agama, bahasa dan budaya perlu dipelihara berasaskan kontrak sosial yang telah dipersetujui ketika perjanjian kemerdekaan dibuat dan pemberian hak kewarganegaraan kepada lebih 1 juta pendatang daripada China dan India. Dari sudut sejarah dan budaya, kontrak sosial perlembagaan dan komposisi penduduk, bangsa Melayu dan kaum Bumiputera perlu mendominasi politik dan pemerintahan negara. Oleh itu, kerjasama politik semestinya berasaskan perkara-perkara utama ini. Pada asasnya DAP, PKR dan Parti Amanah bergabung dalam Pakatan Harapan sebelum PRU ke-14 atas dasar liberalisasi, iaitu politik liberal yang bermatlamat membebaskan rakyat dan negara daripada cengkaman politik perkauman. Seperti kata Naib Presiden Amanah Dr. Mujahid Yusof Rawal, Pakatan Harapan membawa pemikiran besar reformasi saiki politik, iaitu Malaysia tanpa dicam oleh mana-mana kaum. Amalan politik liberal Pakatan Harapan adalah merujuk kepada usaha pembebasan daripada status quo yang dipegang oleh golongan konservatif. Dalam konteks politik Malaysia, Pakatan Harapan bermatlamat membebaskan amalan politik berasaskan kaum yang menjadi dasar parti-parti komponen Barisan Nasional seperti UMNO, MCA dan MIC. Dalam sejarah politik Malaysia, pengasas UMNO, Datuk On Jaafar adalah pemimpin politik pertama yang melakukan eksperimen terhadap konsep dan pendekatan politik liberal. Beliau mencadangkan UMNO membuka pintu kepada bukan Melayu. Cadangan beliau dibantah keras oleh kepimpinan UMNO, menyebabkan beliau keluar daripada UMNO dan menubuhkan parti pelbagai kaum dinamakan Parti Kemerdekaan Melaya ataupun Independence Melayan Party IMP pada 26 Ogos 1951. Malangnya parti ini tidak mendapat sambutan dan dibubarkan pada tahun 1953. Pada saat ini beliau menyedari bahawa politik liberal pelbagai kaum tidak sesuai dengan latar belakang negara yang dibelenggu oleh dasar pecah dan perintah British. Pada tahun 1954, beliau kembali kepada pendekatan politik berasaskan kaum dengan menubuhkan parti negara yang dikhususkan untuk orang Melayu sahaja.
Parti ini bagaimanapun tidak mendapat sambutan orang Melayu dan hanya mampu memenangi satu kerusi parlimen sahaja dalam pilihan raya umum tahun 1959 yang ditandingi oleh Datuk On sendiri di Kuala Terengganu. Parti ini dibubarkan pada tahun 1962 selepas kematian beliau. Dalam pilihan raya umum tahun 1959, orang Melayu sudah boleh menerima kerjasama antara kaum melalui parti perikatan yang ditubuhkan secara bersama oleh UMNO yang diterajui oleh Tunku Abdul Rahman, MCA yang diterajui oleh Tan Cheng Lock dan juga MIC yang diterajui oleh VT Sambantan pada tahun 1957. Bermula dengan penubuhan Parti Perikatan, semangat kerjasama antara kaum dalam politik menjadi pendekatan terbaik yang diterima oleh sebahagian besar rakyat Malaysia pelbagai bangsa. Semangat kerjasama ini tidak menghalang amalan politik berasaskan kaum berkembang melalui parti komponen masing-masing. Semangat ini diteruskan apabila Tun Razak menubuhkan Barisan Nasional menggantikan Parti Perikatan. Semangat kerjasama melalui politik berasaskan kaum ini mula kehilangan daya tarikannya dalam kalangan pengundi bukan Melayu selepas pentadbiran Tun Mahathir. Ini dibuktikan dalam PRU ke-12 tahun 2008 apabila Tun Abdullah Ahmad Badawi kehilangan majoriti 2/3 dan PRU ke-13 apabila Datuk Seri Najib kehilangan lebih banyak kerusi akibat kemunculan apa yang dikatakan sebagai tsunami pengundi Cina. Game plan Tun Mahathir. Sebaik sahaja Tan Sri Muhyiddin Yassin mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri ke-8 pada 1 Mac 2020, beberapa pemimpin Pakatan Harapan menyatakan cadangan mereka untuk mengemukakan usul undi tidak percaya dalam Dewan Rakyat yang dijangka bersidang pada beberapa hari selepas itu. Namun begitu, sidang Dewan Rakyat ditangguh sehingga beberapa bulan dan masih lagi terdengar cadangan daripada pemimpin Pakatan Harapan untuk meneruskan usul ini. Tun Mahathir bagaimanapun tidak yakin usul undi tidak percaya ini akan berjaya kerana sebahagian daripada ahli parlimen yang sebelum ini menyokong beliau dan juga Pakatan Harapan telah beralih kepada menyokong Tan Sri Muhyiddin Yassin ataupun berkecuali. Dr. Muhammad Fuad Zarkashi pernah membuat ramalan yang tepat bagaimana Tan Sri Muhyiddin Yassin akan menggunakan muslihatnya untuk menjadi Perdana Menteri melalui beberapa tindakannya. Adakah ramalan Dr. Muhammad Fuad ini bakal sekali lagi terjadi apabila berkaitan dengan game plan Tun Mahathir? Sejak sebelum PRU ke-14, Tun Mahathir tidak pernah sejak pilihan raya umum yang ke-14, Dr. Muhammad Fuad tidak pernah mempercayai permainan politik Tun Mahathir. Umum dimomokkan dengan hujah bahawa Tun Mahathir bergabung dengan Pakatan Harapan yang mempunyai dua parti musuh utamanya iaitu DAP dan PKR menentang Datuk Seri Najib dalam PRU ke-14 untuk menyelamatkan negara daripada pemimpin kleptokrat. Namun begitu, menurut Dr. Muhammad Fuad, Tun Mahathir sebenarnya menyalahkan Datuk Seri Najib di atas kegagalan politik anaknya Mukhlis. Oleh itu, tindakannya bergabung dalam Pakatan Harapan adalah untuk menyelamatkan kerjaya politik Mukhlis. Secara terus terang, Dr. Fuad mendakwa siapa saja yang menghalang Mukhlis menjadi Perdana Menteri akan menjadi musuhnya. Sebab itu, PPBM dan Pakatan Parti Bersatu dan Pakatan Pembangkang Pakatan Harapan akan terus bergolak jika Mukhlis gagal menjadi Perdana Menteri. Sejauh mana ramalan ini akan menjadi kenyataan, hanya masa saja yang dapat menentukannya. Dr. Muhammad Fuad dan seorang lagi ahli Majlis Tinggi UMNO, Datuk Khusari Abdul Talib, yakin bahawa kemelut politik dalam Pakatan Harapan sejak hari pertama pelantikan Tun Mahathir sebagai Perdana Menteri ke-7 adalah rekayasa atau Tun Mahathir sendiri. Peletakan jawatannya pada 24 Februari 2020 juga dikatakan berlaku secara terancang. Menurut Datuk Khusari, peletakan jawatan sebagai Perdana Menteri ke-7 ini adalah satu tindakan bijak untuk membebaskan dirinya daripada perjanjian peralihan kuasa yang ditandatangani bersama Majlis Presiden Pakatan Harapan sebelum PRU ke-14 dan segala janji manifesto pilihan raya Pakatan Harapan yang tidak dapat ditunaikan. Jadi, adakah Tun Mahathir berhasrat kembali menjadi Perdana Menteri atau ingin membuka jalan untuk anaknya Datuk Seri Mukhlis bagi melaksanakan tugas yang belum selesai? Atau adakah Tun Mahathir berhasrat untuk membawa semula partinya sebelumnya ini iaitu Bersatu ataupun parti barunya Pejuang ke dalam Pakatan Harapan? Berdasarkan pengalaman lepas, mungkin ini bukan pilihan terbaik. Perbezaan ideologi politik dan perjuangan sekali lagi akan menjadi faktor utama yang menyukarkan parti Bersatu atau parti-parti yang berjuang di bawah Tun Mahathir untuk bersama dengan parti-parti lain di dalam Pakatan Harapan seperti DAP, PKR dan Amanah.
Apatah lagi dengan episod pengkhianatan langkah Sheraton yang dikaitkan dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin dan juga Azmin Ali. Adakah Tun Mahathir berhasrat untuk kekal dalam politik tanpa berhasrat menjadi Perdana Menteri semata-mata untuk meneruskan perjuangannya yang belum selesai? Banyak persoalan yang masih lagi bermain di fikiran kita rakyat Malaysia, termasuk para pemerhati politik dan juga para sarjana yang mengkaji pemikiran Tun Mahathir. Bagaimanapun ramai yang tidak berani membuat jangkaan-jangkaan kerana Tun Mahathir dikenali merupakan seorang yang bijak dan mempunyai pandangan yang jauh melewati apa yang dapat difikirkan oleh kebanyakan orang. Politik Malaysia selepas COVID-19 dan wawasan 2020 yang belum menjadi ini nampaknya semakin tidak pasti. Apapun yang berlaku selepas ini, Tun Mahathir tetap telah mencatatkan dirinya sebagai seorang pemimpin non-Agenarian ataupun 90-an dan negarawan ulung Malaysia yang berjaya mengungguli peristiwa penting sejarah politik negara sejak tahun 1958 sehinggalah tahun keramat wawasan 2020 ini. Seni kepimpinan politik yang dimilikinya tidak pernah diketahui wujud dalam kalangan pemimpin sebelumnya, semasa dengannya dan mungkin beberapa dekad selepasnya. Tun Mahathir adalah pemimpin yang berada dalam kategori transformational leaders. Beliau bukannya seorang pemimpin transactional leaders. Transformational leader atau pemimpin transformational adalah pemimpin yang mempunyai matlamat tertinggi dan wawasan yang jelas untuk dicapai. Misi yang besar untuk dilaksanakan, berpegang kepada nilai murni akhlak dan moral serta utuh berprinsip dalam perjuangannya. Tujuan perjuangan pemimpin transformational adalah untuk mengangkat martabat pemimpin dan pengikutnya secara bersama. Manakala transactional leader atau pemimpin transactional tidak mempunyai matlamat dan wawasan yang jelas untuk dicapai secara bersama. Mereka hanya mementingkan bagaimana cara mengekalkan kedudukan mereka di puncak kuasa dengan memanipulasikan hubungan dengan pengikut mereka. Pengikut mereka diperhambakan dengan imbuhan dan habuan supaya kekal menyokong mereka untuk kekal berkuasa. Tun Mahathir pastinya bukan seorang pemimpin transactional seperti Datuk Seri Najib. James McGregor Burns tahun 1978 menjelaskan antara ciri amalan kepimpinan transactional adalah menggunakan imbuhan dan habuan sebagai asas untuk mendapatkan sokongan. Imbuhan mungkin dalam pelbagai bentuk, sama ada berbentuk ekonomi, politik atau psikologi. Dalam bentuk ekonomi seperti memberi barangan, wang dan sebagainya. Dalam bentuk politik seperti memberi jawatan dan kedudukan. Dalam bentuk psikologi seperti menunjukkan sikap mengambil berat dan perhatian. Semuanya ini dilakukan demi mendapatkan sokongan. Pemberian-pemberian seperti BRIM pada zaman Datuk Seri Najib adalah antara contoh terbaik amalan kepimpinan transaksional dalam bentuk ekonomi. Pendekatan mengambil tahu hal rakyat melalui kempen "Malu Apa Bosku" juga antara contoh amalan kepimpinan transaksional dalam bentuk psikologi. Antara hidangan yang beliau makan di rumahnya adalah beras kueno yang mahal harganya. Rampasan barangan mewah dan barangan kemas di kondo yang dikaitkan dengannya bernilai antara 900 juta ringgit hingga 1.1 bilion ringgit Malaysia. Rakyat yang menyokongnya di kampung-kampung dalam kempen "Malu Apa Bosku" ada yang hidup dalam keadaan yang sangat daif. Ada yang kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Jauh sekali dapat membeli beras kueno dan merasa berhias dengan barangan kemas dan mewah. Mereka bukan tidak tahu tentang kemewahan hidup Datuk Seri Najib, tetapi mereka terpesona dengan pemberian-pemberiannya seperti BRIM dan sebagainya. Inilah antara kehebatan kepimpinan transaksional beliau. Menurut Burns, such transactional leadership occurs when one person takes the initiative in making contact with others for the purpose of an exchange of valued things. The exchange could be economic or political or psychological in nature. A swap of goods or of one good for money. A trading of votes between a candidate and citizen or between legislators. Hospitality to another person in exchange for willingness to listen to one's troubles. Amalan kepimpinan transaksional amat berkesan untuk golongan pengikut yang tidak berpandangan jauh, rendah pendidikan, pemikiran dan sosioekonomi serta berada dalam keadaan tidak terjamin kehidupan mereka. Tun Mahathir adalah seorang pemimpin transformational. Menurut James McGregor Burns, transforming leadership occurs when one or more persons engage with others in such a way that leaders and followers raise one another to higher levels of motivation and morality. Amalan kepimpinan berprinsip yang menjadi darah daging kepimpinan politik Tun Mahathir, kepimpinan melalui teladan, kesediaannya berkorban untuk perjuangan dan berusaha tanpa henti mengajak rakyat bersama mengubah pemikiran mereka
agar negara dapat dibina berasaskan ilmu pengetahuan adalah antara ciri-ciri utama kepimpinan transformasional. Beliau mengkritik sebahagian besar orang Melayu yang berbangga dengan slogan ketuanan Melayu tetapi tidak mahu berubah dan berusaha untuk menjadi tuan. Sebaliknya, lebih rela menjadi kuli dan bersedia diperhambakan dengan pelbagai imbuhan dan habuan yang sedikit. Beliau sama sekali tidak setuju dengan pemberian BRIM kerana ia adalah satu bentuk perhambaan politik dan hanya akan merendahkan tahap negara rakyat. Mereka akan kehilangan daya saing, bersikap meminta-minta dan sering menyalahkan orang lain di atas kelemahan dan kesusahan hidup mereka. Kepimpinan Tun Mahathir adalah kepimpinan intelektual. Beliau inginkan rakyat mengubah sikap dengan mengubah cara mereka berfikir dan bertindak. Menurut Burns, intellectual leadership is transforming leadership. Tun Mahathir adalah sebaris dengan pemimpin transformasional dunia yang lain seperti Nelson Mandela, Martin Luther King, Mahatma Gandhi, Winston Churchill, Theodore Roosevelt dan lain-lain. Mereka mengubah dunia bukan dengan habuan dan imbuhan, sebaliknya melalui kepimpinan berprinsip yang mengangkat darjat mereka dan pengikut mereka ke tahap yang tertinggi dari segi moral dan matlamat kehidupan.